Hai dan selamat sejahtera Dr. Fadilah. Saya Priya dan rakan saya Pravin akan membentangkan hasil kaji selidik kumpulan kami iaitu kumpulan kuning. Kaji selidik kami bertujuan untuk mengkaji tentang pengetahuan dan kefahaman pekerja terhadap Akta Kerja 1955 di salah sebuah syarikat di Johor iaitu Medical Latex 2 Sdn Bhd ataupun dikenali sebagai MLD. Bercerita tentang responden. Semestinya responden kami terdiri daripada pekerja syarikat yang kami kaji iaitu pekerja syarikat MLD. Selamat sejahtera Dr. Fadilah. Sekarang kita akan kupas tentang bahagian analisis dan perbincangan hasil dapatan kajian kami terhadap syarikat Medical Latex 2 Sdn Bhd. Bahagian analisis dan perbincangan terbagi kepada dua iaitu analisis A dan analisis B. Dalam analisis A terdapat dua bahagian juga iaitu demografi responden dan latar belakang syarikat. Analisis A iaitu demografi mengenai jantina. Daripada 100% responden, 60% adalah perempuan manakala 40% adalah lelaki. Kami dapati bahawa kesemua responden adalah berbangsa Melayu. Tahap pendidikan yang tertinggi antara responden adalah pada tahap SPM iaitu sebanyak 60%. Setelah borang kaji selidik diedarkan, kami dapati majoriti responden kami memegang jawatan operator perkilangan dan mesin. Responden yang berkhidmat di syarikat ini paling lama hanya 10% iaitu berkhidmat dalam tempoh 30 tahun, manakala lagi 30% responden baru berkhidmat selama 2 tahun. Namun begitu, 20% lagi berkhidmat selama 6 tahun dan selebihnya masing-masing 10% bagi tempoh berkhidmat 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun dan 13 tahun. Seterusnya, bahagian latar belakang syarikat. Syarikat yang responden berkhidmat adalah cawangan yang berada di Kulai. Syarikat MLD mempunyai pertubuhan kesatuan sekerja. Namun hanya 40% daripada keseluruhan responden merupakan ahli kesatuan sekerja dan tiada seorang pun daripada mereka memegang jawatan dalam pertubuhan kesatuan sekerja. Seterusnya, bahagian analisis B. Analisis B yang pertama ialah gaji. Dalam bahagian ini, kami ingin mengenal pasti respon para responden sama ada setuju atau tidak tentang keputusan majikan berkaitan dengan gaji. Kami dapati hanya satu pernyataan yang sahaja mendapat majoriti setuju dalam kalangan responden iaitu pernyataan yang gaji minimum adalah RM1,100. Manakala 6 lagi penyata secara keseluruhan pekerja tidak bersetuju dengan keputusan tersebut. Jelasnya di sini pekerja mementingkan masa rehat mereka supaya mereka sentiasa. Bahagian analisis B yang kedua iaitu waktu kerja. Kami mengeluarkan 4 pernyataan dan kami mendapati keempat pernyataan itu majoriti dipersetujui oleh responden. Secara amnya, lumrah pekerja sebagai seorang manusia inginkan penghargaan sekiranya melakukan sesuatu yang bukan dalam spesifikasi pekerjaannya. Seterusnya, bahagian analisis B yang ketiga iaitu cuti bersalin. Terdapat 5 pernyataan yang kami nyatakan dan kami juga mendapati kesemua pernyataan majoriti dipersetujui. 90% bersetuju bekerja mendapat perlindungan bersalin, mendapat gaji ketika cuti bersalin dan menerima gaji bulanan sepanjang cuti bersalin. Seterusnya, hanya 70% bersetuju bekerja mendapat allowance bagi 6 orang anak pertama. Bahagian analisis B yang keempat pula iaitu cuti tahunan. 3 daripada 5 pernyataan dipersetujui oleh responden iaitu pernyataan yang menyatakan pekerja berhak mendapat cuti tahunan tertaklid dengan majikan, berhak mendapat cuti tahunan berbahaya selama 16 hari dan berhak mendapat kelulusan cuti tahun, cuti sakit serta cuti bersalin. Namun begitu, 60% responden tidak bersetuju sekiranya majikan menolak permohonan cuti walaupun atas sebab kepentingan syarikat dan tidak bersetuju jika majikan memaksa untuk mengambil cuti tahunan atas sebab untuk mengurangkan kos upah pekerja. Seterusnya, bahagian analisis B yang kelima iaitu kontrak pekerjaan dan notis berhenti bekerja. Kami dapati hanya satu daripada 4 pernyataan kami tidak disetujui oleh responden. Sebanyak 70% tidak bersetuju majikan tidak menyediakan kontrak bertulis sebagai bukti. Namun, 70% bersetuju jika majikan memberi notis penempatan secara lisan dan majikan tidak boleh mengenakan sebarang pembayaran jika pekerja memberi notis berhenti. Seterusnya, analisis B yang ke-6 pula ialah dimensi persaraan. 100% bersetuju dengan penyataan bahawa majikan boleh memberikan persaraan pramasa sebelum mencapai umur persaraan minimum, manakala 70% lagi bersetuju majikan boleh mengambil pekerja yang umurnya minimum umur persaraan. Bahagian 7 dalam bahagian analisis B iaitu cuti umum.
70% responden bersetuju untuk menggantikan cuti umum kepada hari yang lain, manakala sebanyak 80% bersetuju majikan memaklumkan cuti-cuti terpilih sebelum masuk tahun baru. Namun begitu, hanya 60% bersetuju untuk menggantikan cuti umum yang ada dalam tempoh cuti bersalin kepada hari lain, dan hanya 50% bersetuju majikan hanya memilih 11 hari cuti berbayar. Majikan menyiapkan kelayakan apa-apa bayaran berkaitan cuti umum sekiranya tidak hadir kerja tanpa pelepasan majikan. Jelaslah di sini bahawa pekerja masih boleh bertimbang rasa dengan cuti yang ditetapkan. Ia menjelaskan bahawa syarikat ini mempunyai pekerja yang bersikap terbuka, maka tidak hairanlah syarikat ini berkembang maju sehingga ke pasaran Eropah. Bahagian yang ke-8 dalam analisis B ialah hari rehat. Majoriti responden bersetuju dengan pernyataan yang dinyatakan. Antara yang dipersetujui oleh responden sebagai seorang pekerja ialah sebanyak 90% yang bersetuju bahawa mereka berhak mendapat hari rehat dalam seminggu sekurang-kurangnya sehari. Manakala 100% bersetuju bahawa kadar upah yang berbeza sekiranya kerja pada hari rehat dan pekerja berhak mendapat rawatan perubatan. Hal ini menjelaskan bahawa hari rehat amat penting bagi mereka. Ini kerana masa rehat tersebut mereka dapat luangkan bersama keluarga sekaligus dapat merehatkan badan mereka dari terus bekerja. Cuti-cuti ini semestinya dapat menjadikan mereka bekerja yang berkualiti kerana tenaga kerja digunakan dengan cermat sekali. Akhir sekali, tentang kerja lebih masa. Majoriti responden bersetuju untuk kerja lebih masa sekiranya kerja lebih masa pada masa itu adalah hari mereka bekerja, bukanlah pada hari lain. Contohnya, tempoh kerja sepatutnya 8 jam, namun mereka bekerja selama 10 jam dan 2 jam yang terakhir itu hendaklah dibayar upah lebih kerana lebih masa sepatutnya bekerja. Jelaslah di sini bahawa setiap pekerjaan hendaklah dibayar dan pekerja sanggup kerja lebih masa demi keuntungan majikan dan kelebihan bagi mereka untuk mendapatkan bayaran yang lebih. Kesimpulannya, responden amat memahami akta kerja yang telah ditetapkan. Ini menjelaskan mereka tidak mudah ditipu oleh majikan yang mementingkan keuntungan semata-mata. Sekiranya dibuat perbandingan dengan negara lain, jelas sekali ia menunjukkan Malaysia mementingkan hak rakyat dalam bekerja.